boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, dosamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Berpikir boleh melakukan, pikirkan boleh. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan. Bertindak atas kemampuan, engkau boleh. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya doakan moga semuanya sihat selalu, sentiasa ceria-ceria sahaja. Dan kepada anda yang mungkin dah dapat result SPM 10 hari bulan yang lalu kan, so boleh plan dah masa depan macam mana kan, kat mana kita nak pergi, apa yang nak ambil, jurusan apa kan. Dan kita doakan yang terbaik lah untuk semua. Baik, untuk pagi ni kita tak nak lengahkan masa sebab kita nak mulakan pembelajaran. Tapi siapa cikgu yang nak bersama dengan kita dan apa subjek dan topik yang kita nak belajar pagi ini? Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Farah Nur Ashikin Johari, Guru Pendidikan Kesihatan Sekolah Kebangsaan Haji Abu Bakar, Kedah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat ke Cikgu? Alhamdulillah. Itu dia jumpa sihat. Orang kampung Cikgu. Orang kampung. Seronok masa. Baik Cikgu, tadi kita dah tengoklah pengalaman Cikgu 17 tahun Cikgu mengajar. Ya. Kan, dan kita kata ini adalah satu pengalaman yang luar biasa. Dan sebenarnya kita nak ambil pengalaman Cikgu tu untuk kita nak sama-sama implementasi dalam kehidupan kita, dan juga kita nak ambil lah apa yang Cikgu nak mengajar kejap lagi. Ya, insyaAllah. Okey, tapi sebelum tu Cikgu, yang mana kita nak kena sentiasa sama-sama membudayakan norma baharu seperti mana saranan kerajaan kepada kita, yang mana kita nak kena jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter macam saya dengan Cikgu. Betul. Kita lakukan pada hari ini, dan juga kami pakai pelitup muka serta Cikgu kita ada sanitasi tangan, gel pembasmi kuman untuk kita gunakan. Silakan Cikgu. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Dan kepada anda yang di rumah, kalau tidak ada gel pembasmi kuman ataupun kita panggil hand sanitizer, boleh gunakan air dan juga sabun untuk sama-sama kita nak pastikan kebersihan diri kita terjaga, dan juga kita dapat sama-sama main peranan untuk hashtag kita jaga kita. Baik, Cikgu, kita dah bersama dengan Cikgu pagi ni. Kita nak belajar subjek kita Cikgu, pendidikan kesihatan, pendidikan muzik, dan juga topik kita Cikgu, yakin diri hampiri kejayaan. Menuju kejayaan. Ya. Okey, dan inilah yang kita nak sama-sama grab ataupun kita nak ambil daripada Cikgu. Mungkin sebelum tu Cikgu, sebelum kita persilakan adik-adik saya yang comel akan masuk kejap lagi, mungkin Cikgu boleh sebagai mukadimah awal lah, apa yang kita nak belajar Cikgu dalam subjek kita hari ini, pendidikan kesihatan, pendidikan muzik, dengan topik kita yakin diri menuju kejayaan ni Cikgu. Okey. Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat? Hari ni mesti positif. Ya. Okey. Jadi topik kita pada hari ini amalan positif yang boleh menaikkan keyakinan diri kita. Itu dia. Contoh, macam Azhar hari ni. Betul Cikgu. Apa yang membawakan Abang Azhar ni semangat nak datang sini? Saya semangat Cikgu sebab setiap kali saya datang saya akan dapat ilmu baru Cikgu. Ya, itu antaranya amalan positif. Bagus. Baik, itu yang kita nak belajar sama-sama Cikgu. Tapi Cikgu, adik-adik saya duduk bisik-bisik, dia kata, abang janganlah start dulu. Kita nak masuk ni katanya. Tak sabar. Okey, baik. Kita nak persilakan adik-adik saya yang comel untuk masuk. Itu dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hai. Adik-adik mungkin boleh buka mic. Kita nak dengar suara-suara comel adik-adik saya pada hari ini. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu. Ya, Cikgu. Sebelum mereka memperkenalkan nama dan sekolah,
boleh tak Cikgu Farah nak tengok kamu senyum hari ni? Cikgu senyum pakai mask. Betul. Tapi masih lagi nampak kan? Nampak. Okey, kita nak tengok anak murid kita dekat rumah senyum. Itu dia. Ya Allah, Kekal comelnya. positif. Positif, semangat ni, semangat. Senyum. Okey, itu silakan. dia. Adik-adik kita semangat yang luar biasa, cikgu. Nampaknya semua tak sabar cikgu nak belajar pada pagi ni. Tapi sebelum kita mulakan kelas, kita nak kenal. Orang kata apa, tak kenal maka tak cinta, cikgu. Kita nak berkenalan dengan adik kita. Kita persilakan adik Aish Nazril untuk perkenalkan diri. Silakan adik. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aish Nazril. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, Kedah. Itu dia, pekat sungguh Kedah dia. Baik, terima kasih adik Aish. Seterusnya adik Naufal Husaini. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Naufal Husaini bin Medi. Boleh panggil saya Naufal. Boleh panggil saya Naufal. Baik, abang akan panggil adik Naufal. InsyaAllah. Terima kasih adik Naufal. Seterusnya adik Syazabella. Wow, namanya. Silakan adik. Assalamualaikum, nama saya Syazabella Istimah binti Muhammad Zafiq dari Sekolah SK Sekolah Asma. Baik, terima kasih adik. Nak panggil Syaza ke nak panggil Bella ke panggil Syazabella? Bella. Panggil Bella. Bella larut malam. Abang-abang. Okey. Baik, seterusnya Sharifah Farhana. Assalamualaikum, nama saya Sharifah Farhana. Panggil saya Farhana di Sekolah Kebangsaan Asma. Baik, terima kasih adik Sharifah Farhana. Comel je adik saya ni. Dan the last one adik Nur Aisyah Elvira. Silakan. Haikal Darwish. Haikal Darwish. Okey, silakan adik Haikal. Kena buka mic dulu adik. Kurang jelas. Kurang jelas. Boleh tak? Okey, adik. kuatkan sikit suara. Kena kuatkan sikit suara. Silakan adik Haikal. Ada malulah cikgu. Dia kata tak apa, kejap lagi lah. Dia kata saya kenalkan. Okey. Tak apa, adik Haikal boleh take 5 dulu. Kejap lagi kita akan minta adik Haikal perdengarkan suara dia. Kan dia malu-malu ni, suara sedap cikgu. Okey. Baik cikgu. Kita nak tanya kita nak tahu pandangan. Tadi kita dah tahu daripada cikgu kan berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pagi ni. So kita nak tahu apakah pandangan adik-adik kita yang comel berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pagi ni. Kita saksikan dulu video ini. Hai kawan-kawan, saya suka membaca buku untuk mengisi masa yang terluang. Saya mengisi masa lapang saya dengan membaca buku cerita atau mengulang kaji pelajaran. Saya bersenam untuk jadikan badan saya kuat dan sihat. Jom kawan-kawan. Saya selalu membantu ibu dan ayah saya menanam pokok bunga. Saya selalu menolong ibu dan ayah saya menyiram pokok bunga. Baik, itu dia cute-nya. Ya Allah, comel geram je saya tengok adik-adik saya ni kan. Baik cikgu, tadi kita dah tahulah adik-adik kita punya pandangan berkenaan dengan subjek kita. Dan sebenarnya mungkin cikgu boleh kongsikan juga. Kadang-kadang ada adik-adik kita rasa macam, alamak, perlu ke kita nak belajar pasal kesihatan ni cikgu? Kan macam benda tu kita orang kecil lagi lah. Apa pandangan cikgu? Okey, untuk pendidikan kesihatan ni, walaupun kita rasa subjek dia yang biasa-biasa, tapi subjek ni penting untuk kehidupan seharian kita. Dalam pendidikan kesihatan ni ada banyak tajuk, ada banyak topik yang semua tu adalah pengalaman dalam diri. Kadang-kadang kita rasa macam tak apa, mak ayah boleh ajar kat rumah. Kan? Sedangkan ada yang pembelajaran tu mungkin yang mak tahu, tetapi guru lebih tahu. Walaupun bukan anak sendiri kan. Jadi memang pendidikan kesihatan perlu sangat diajar di sekolah. Memang kena tahu. Sebab subjek dia memang memang banyak daripada segi kesihatan kita, pemakanan kan, penjagaan badan, semua. Kalau nak cerita ni memang panjang. Dan bila cikgu sebut macam tu tadi cikgu kaitkan awal tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan amalan positif cikgu yang mana ia terkait juga dengan kesihatan cikgu betul. Bila kesihatan yang baik secara tak langsung mungkin memudahkan
memudahkan kita untuk kita positif. Kan? Betul tak cikgu? Dan bab kata pepatah, orang kata apa, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Alright. Baik, saya pun tak sabar sebenarnya nak belajar dengan cikgu berkenaan dengan subjek kita hari ini, pendidikan kesihatan, pendidikan muzik dan juga subjek kita yakin diri menuju kejayaan. Tapi anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Farah Nur Ashikin Johari. Okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita nak tanya adik-adik saya yang comel ni yang ada dekat Google Meet, adakah adik-adik semua dah ready? Kalau adik-adik dah ready, boleh belanja abang double thumbs up sikit. Jeng 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 jeng. Itu dia. Ada yang macam, alah abang ni saya nak belajar lah abang, cepatlah sikit. Okey, baik cikgu. Saya tak nak lengahkan masa lagi. Kita tak nak bagi adik-adik kita ni tunggu-tunggu. Kita teruskan sesi pengajian kita cikgu. Bismillah. Okey. Okey, dah semangat kan hari ni kan? Okey, kita nak tengok apakah tajuk pelajaran kita pada hari ini. Okey, yakin diri menuju kejayaan. Yes. Okey, cikgu pasti semua orang nak berjaya. Betul, cikgu. Semua orang nak menuju kejayaan. Tapi perlu ada keyakinan diri. Kalau tak ada keyakinan diri, macam mana nak berjaya, betul tak? Betul, cikgu. Macam Abang Zahar sekarang ni. Abang Zahar pun pernah kecil dulu kan? Macam Aish kan? Macam Naufal kan? Jadi sekarang ni berada dalam keadaan sekarang ni. Orang yang sangat hebat. Kita tengok. Dengan handsome-nya kan. Okey, jadi apakah cita-cita dia? Macam mana kita nak menuju kejayaan tu? Okey, kita lihat. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan dulu objektif pembelajaran kita. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat dengar baik-baik. Baik. Yang pertama, menjelaskan maksud keyakinan diri. Ya. Kejap lagi kita nak tanya ni. Okey, yang kedua, mengaplikasikan cara meningkatkan keyakinan diri dalam kehidupan seharian kita. Ya, cikgu. Okey, dan yang ketiga, dapat menjana idea cara meningkatkan keyakinan diri melalui amalan-amalan positif. Apakah itu amalan positif? Okey. Keyakinan diri ni semua manusia ada. Semua manusia ada keyakinan dalam diri sendiri. Betul, cikgu. Tak ada orang yang tak ada keyakinan. Cumanya sama ada dia nak berusaha ataupun dia tak mau lah. Dia tak mau. Tapi kan? kita tetap kena ada keyakinan diri. Ya. Okey. Sebelum tu cikgu nak terangkan dulu. Baik, cikgu. Apa maksud keyakinan diri? Okey. Keyakinan diri ni dia mempercayai pada diri sendiri dan yakin dengan kemampuan diri. Okey. Faham baik-baik tu? Ya. Dia ada keyakinan diri dan yakin pada diri sendiri. Okey, sebagai seorang manusia semua kena yakin, semua ada keyakinan diri. Okey, percaya pada kebolehan yang ada pada diri sendiri. Okey, apa tu kebolehan yang ada pada diri sendiri takkan sama. Betul, dia takkan sama. Semua orang berlainan punya keyakinan. Okey. Yakin boleh. Saya nampak cikgu baru nak suruh Abang Zahar baca. Okey, silakan. Abang Zahar. Ya, jom nyanyi bersama cikgu Okey, Alright. jom nyanyi bersama. Kita nak ambil semangat sikit. Okey, jom kita menyanyi. Alright, so kita nak ajak adik-adik nyanyi sama-sama cikgu Betul. Alright. Cikgu sediakan lirik dekat sini. Baik. So kita nak mulakan nyanyi. Nak bagi pelajar nyanyi dulu ke kita nyanyi dulu cikgu? Sama-sama. Sama-sama. Alright, jom. Untuk meningkatkan keyakinan diri. Baik. Okey, kalau nak berdiri pun boleh. Baik. Alright, jom. Okey, jom.
Okey, adik-adik nyanyi sama-sama ya. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Come on, jom kita nyanyi sama-sama. Engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Kau fikir boleh melakukan, fikirkan boleh. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan, bertindak atas kemampuan. Engkau boleh. Okey, jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Kau fikir boleh melakukan, fikirkan boleh. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan, bertindak atas kemampuan. Engkau boleh. Engkau boleh. Oh, tambah lagi. Baik, itu dia. Wah, semangat betul cikgu. Ya, siapa nak terbatuk-batuk rasa menyanyi seronok. Tapi cikgu, adik-adik kita enjoy betul cikgu. Ada yang sampai macam tu tadi adik kita. Seronok. Okey. Baik cikgu, apa yang kita nak belajar daripada lirik lagu ni cikgu? Okey, kita dah nyanyi dan kita dah boleh baca kan? Betul cikgu. Semua lirik-lirik ni kan? Okey. Cikgu nak tanya. Alright. Cikgu nak tanya. Kalau kamu ragu-ragu, rasa-rasa amalan positif ke amalan negatif? Okey. Siapa yang nak jawab? Naufal cikgu. Okey. Positif Silakan, ke Naufal. negatif? Tak dengar? Negatif. Negatif. Jadi Betul tak, kita tak cikgu? nak, kita tak nak. Kita nak amalan yang Positif. positif. Baik. Dalam lirik ni apa yang amalan positif tu cikgu? Okey. Amalan positif. Okey. Setiap apa yang kita lakukan, kita jangan ragu. Jangan ragu-ragu. Kita yakin yang kita boleh. Lagi Baik. satu kan, Abah Zahar. Yep. Bila kita kadang-kadang ada murid yang dia belum cuba, Betul. dia dah rasa tak yakin. Yang tu kita tak nak. Baik. Okey, kita nak dalam hati, Yap. saya boleh Buat. saya boleh lawan. Baik. Okey, sebagai contoh saya bagi. Ya cikgu. Okey, dalam pertandingan kita kaitkan pendidikan kesihatan dan pendidikan jasmani. Betul cikgu. Okey. Dalam pertandingan larian, kita nak lawan lari ni. Betul cikgu. Kita tengok kawan-kawan kita, ni lari kuat ni, tinggi ni. Yang ni kurus ni, mesti lari laju. Ya. Apa yang perlu kita buat? Kita kena positif, kita kena terus lawan Ya, cikgu. lawan juga. Kalah okey. ke, menang ke, kita Baik. kena usaha. Baik. Kena usaha. Ya. Masa tu baru kita tahu kan. Kita ni kuat ke tak kuat kan. Okey. Kita tengok yang rangkap kedua pula. Baik. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Betul. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Boleh, tapi gagal lah. Gagal lah. Gagal. Kalau kan. kita fikir kekalahan, kita akan gagal. Jadi kita kena fikirkan kemenangan. Okey. Cikgu, kita tanya adik kita boleh tak cikgu? Ya, memang nak tanya. Okey, kalau kita fikir Abang Zah, silakan. Ya, kalau kita fikirkan kemenangan, apa yang kita akan dapat? Ya. Okey, siapa yang nak jawab? Tadi dalam lirik tadi kita ada bacakan juga dan juga kita nyanyikan sama-sama. Okey, Aish. Aish cikgu. Macam tu cikgu. Diusaha. Baik, silakan Aish.
Hampir kejayaan, cikgu. Kejayaan, okey. Okey, apa kejayaan yang Aish pernah dapat? Aish pernah berjaya apa dekat sekolah? Kita ambil yang dekat sekolah aja. Dapat nombor 1. Nombor 1. lari. Oh, contoh yang dah bagi tadi. Maknanya nampak kecil ni. Tapi lari Laju. Orang Tak kata semestinya yang tinggi tu. Kecil-kecil cili padi. Ya. Okey, dia dah Baik. berjaya. Maknanya Aish pernah berjaya dan pernah orang kata apa? Dapat satu orang kata kepuasan diri. Okey, kita tengok. Kalau apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Yep. Apa yang kita fikir yang baik tentunya baik. Kalau kita fikir tak baik, belum tentu kita akan berjaya. Baik. Okey, percaya apa kau lakukan, tabak apa kau usahakan. Okey, dalam setiap apa yang kita lakukan, Yap. dalam setiap usaha yang kita lakukan, pasti ada Ujian. mesti ada, dan kita setiap ujian tu menjadikan kita tabah dan kita nak usaha lagi. Baik. Kita nak buat lagi, kita nak buat lagi, nak cuba lagi. Walaupun ada sesetengah yang dia mula down kan, tapi itu memang tak bagus lah. Memang Betul. kena sentiasa rasa yakin pada diri walaupun kita gagal. Gagal sekali tak bermakna gagal selamanya. Okey. Ini daripada lirik-lirik lagu. Yap. Kita dah jelaskan sedikit. Okey, kita tengok. Okey, amalan positif, amalan baik yang mendatangkan faedah kepada murid-murid yang mengamalkannya. Baik. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Baik. Syaza Bella. Cikgu nak tanya Bella. Apakah yang Bella pernah lakukan sebelum ni sehingga berjaya? Baik. Silakan Bella. Adik Bella, pernah buat apa? Yang Bella rasa Bella berjaya? Lari juga, cikgu. Lari juga. Bella lari. Selain pada lari? Menari. Oh, menari. Menari. Marah mak dia Oh. tadi. Menarilah abang Azhar. Ini maknanya mesti penari sekolah ni. Baik. Jadi pernah menang tak dalam pertandingan? Pernah. Pernah. Okey. Cikgu nak tanya, sebelum tu Bella, Yap. sebelum Bella masuk pertandingan tu, okey, ni nak mula dah. Okey, kita persilakan adik Bella untuk membuat persembahan tarian. Apa perasaan Bella? Rasa? Takut kan? Betul tak? Rasa takut. Tapi takut tu kena yakin. Betul tak Bella? Okey, bila yakin maknanya Bella akan buat sesuatu yang Lagi baik. Okey. Okey, selain pada tu, macam saya cakap tadi, Yap. kalau tak cuba, tak tahu kan? Baik. Okey. Cikgu nak tanya, siapa antara kamu pernah masuk pertandingan mewarna ke, melukis ke, apa-apa pertandingan kat sekolah? Siapa? Okay. Bella juga, Bella cikgu? juga. Okey, kita tanya adik Haikal. Baik, silakan Okey, adik Haikal. Haikal pernah masuk pertandingan apa? Mewarna, cikgu. Okey, Haikal ada pergi kelas mewarna tak? Pernah tak pergi kelas mewarna? Pernah. Okey, Haikal menang tak dalam pertandingan mewarna tu? Pernah menang tak? Menang tak? Nombor satu. Maknanya dia orang ni memang hebat ni. Dia tak ada cakap menang. Nombor 1, cikgu. Nombor 1. Betul ni nombor 1. Ya. Okey. Maknanya setiap apa yang mereka lakukan mesti dengan keyakinan, penuh yakin. Baik. Okey. Dan macam cikgu cakap tadi, kalau kita fikir susah, maknanya benda tu akan menjadi Susah. Dia Kita nak menjadi ucap terima sukar. kasih kepada adik Haikal dan juga adik Bella tadi jawab. Okey, mungkin adik Bella boleh letakkan dalam format mute akan mic supaya takut nanti ada gangguan. Okey. Oh, okey. Alright. So jadi kita Seterusnya. tanya pula, dia mute balik. Okey. Alright. Okey, saya nak tanya dengan adik Naufal. Baik. Adik Naufal, adik Naufal pernah okey, kita bagi macam ni lah sekarang ni lah kan. Betul, Okey, cikgu. dalam keadaan COVID ni kan, kita semua lockdown, duduk Betul, di cikgu. rumah kan. Apa aktiviti yang Naufal lakukan dekat rumah sekarang ni? Waktu sekarang ni buat apa? Baca buku. Baca buku. Baca buku apa tu, Naufal? Baca buku apa? Buku komik ke? Buku apa? Kisah Nabi. Buku kisah Nabi. Alhamdulillah. Sejuk perut ibu mengandung, cikgu. Kisah Nabi. Ya. Okey, ini
antara amalan-amalan yang positif. Betul. Mengisi masa lapang dengan membaca buku. Okey, saya bagi contoh jugalah. Okey, macam komik. Macam setengah budak dia lebih suka pada komik kan. Abang Betul. Zahar pun mungkin rasa suka komik juga. Suka tak? Saya suka main game, cikgu. Kejap lagi kita tanya pasal game. Okey. Baik. Bila kita baca komik, kadang-kadang dia nak menghilangkan stres. Betul, cikgu. Dia nak menghilangkan perasaan kita yang bosan kan. Tapi boleh tak boleh? Boleh, cikgu? Boleh. Janganlah sampai baca komik tu sampai perwatakan kita berubah menjadi komik, jadi kartun. Okey. Tak nak macam ada. Maksudnya tak boleh berlebih-lebihan lah, cikgu. Ya, tak boleh berlebih-lebihan. Okey, Sekadar faham. menghilangkan stres, keseronokan kan. Yang tu tak apa. Okey, dan satu lagi saya nak tanya adik Farhana pula. Baik. Okey, adik Farhana, sepanjang cuti ni belum masuk lagi kan, PDPR tak mula lagi. Okey, adik Farhana buat apa di rumah? Main bola. Main bola. bola. Wow, jarang-jarang, Okey. cikgu. Selalu saya dengar pelajar adik-adik kita lelaki main bola. Okey, main bola kat mana? Abang Zahar tanya dia main bola kat mana ni? Adik Farhana main bola kat mana, adik Farhana? Kalau kat rumah tak boleh nak keluar rumah ni. Betul. Kan? Saya main kat belakang rumah. Main kat belakang rumah. Okey. Okey, kita nak kupas sikit. Okey. Ya. Okey. Ini orang kata kecergasan. Okey, sebab dia main kan, dia bersenam. Okey, bila dia main bola bagus sebab dia memberi kecergasan, Ya. bagi berpeluh, semua kan bersenam kan. Okey, bagus. Tapi dia ada tapi juga. Ya. Tapi jangan main tempat yang salah, membahayakan. Okey. Contoh, sekarang tak boleh keluar kan. Ya. Kutlah main jauh pada rumah tak boleh. Kan? Nanti kena tahan pula kan. Betul. Tapi Okey. cikgu, bila adik Farhana cakap macam tu, maksudnya tidak ada alasan lah. Kadang-kadang ada orang macam saya sendiri lah. Kadang-kadang kita bagi alasan duduk rumah, kita tak boleh nak main. Kita cakap, aku tak boleh nak main, tak boleh nak buat itu. Duduk je kan. Kita tak ada buat aktiviti yang mencergaskan diri kita. Betul. So sebenarnya bila adik Farhana cakap macam tu, maksudnya tidak ada alasan lah. Tidak boleh ada alasan. je sebenarnya kan. Betul, Tinggal boleh. nak ataupun tak nak je, cikgu. Betul. Okey, tapi mainlah, janganlah main dalam rumah. Nanti habis kena pasu bunga mak, kena pasu mak buat hiasan tu kan. Okey, kita tengok Baik, pula cikgu. seterusnya. Ya. Okey, contoh amalan positif. Ingin mencuba. Ingin mencuba tu contoh ya, saya bagi contoh sebelum ni, Yep. okey, dia mungkin selalu main gadget, main telefon apa kan. Jadi dalam keadaan sekarang ni berada dalam rumah, dia mencuba sesuatu yang baru. Ya. Macam perempuan, mungkin dia tolong ibu dia memasak. Betul. Yang lelaki tak pernah nak tanam pokok bunga kan. Tiba-tiba mak kata, "Mai tolong mak tanam pokok bunga." Itu sesuatu yang baru dalam keadaan kita sekarang ni yang berada di rumah kan. Baik. Dengan norma baru. Jadi kita akan sentiasa mencuba sesuatu yang baru. Okey, ada tak kat sini anak-anak kita yang tolong ibu bapa menanam pokok, Aha. buat sesuatu baru? Ada, mesti ada. Yang kita tak sangka kadang-kadang. Haikal, cikgu. Haikal buat apa Haikal? Haikal tolong ayah tanam pokok apa? Pokok kelapa? Haikal tolong ibu mak buat apa? Tolong lipat baju, cikgu. Baju, betul. Kadang-kadang benda tu yang kita selalu mak yang buat. Betul, cikgu. Tiba-tiba bila dah tak ada buat apa kan, okey tolonglah mai tolong mak lah lipat baju. Jadi mereka berdikari. Itu antara amalan-amalan positif. Tapi Haikal, sebelum Haikal lipat baju, mesti Haikal ada buat macam roti canai dulu kan? Mesti. Pandai Abang Zahar ni. Saya cicil dulu buat macam tu, cikgu. Ini antara karena anak-anak kita kan yang Ya. kadang-kadang mencabar juga kan. Dia baling-balingkan, dia ngusik Ya. kan. Dia ikat lah apa semua. Okey. Cergas. Macam tadi adik Farhana cakap tadi, dia main bola. Betul. Okey, tak semestinya bila kita berada di rumah kita tak boleh bersenam. Betul. Okey. Jadi kita kena lakukan juga aktiviti-aktiviti kecergasan. Seperti bersenam. Ya. Okey. Kalau kata tak boleh lah nak bersenam kat sini kawasan sempit. Betul. Boleh sebenarnya. Kita buat sedikit regangan. Ya. Kalau kat rumah ada tangga, kita boleh naik turun tangga. Betul. Okey, antara aktiviti-aktiviti ni memang dia merubah kehidupan kita. Betul. Memberi keyakinan pada kita. Kalau kita tak bersenam, kita tak Betul. cergas, Ya. dapat Penyakit, sakit, cikgu. dapat Macam saya kat sakit. rumah, cikgu, saya suami skipping, cikgu. Ya. Setempat je, cikgu. Itu nampak macam tough sikit badan. Okey, sebelum tu cikgu nak promote juga ni. Okey, Baik. kalau rasa tak tahu nak buat apa Ya. dengan kecergasan ni, boleh buka senaman Doraemon Cikgu Farah. Oh, okey. Dekat Kena mana buat tu, itu cikgu? simple je. Boleh ajak mak boleh, tok boleh, adik boleh.
Ya. Kena buat senaman. Itu Okey, dia. kecergasan tu perlu ada. Baik. Okey, seterusnya kemas. Macam Apa yang Haikal tadi cikgu. Tolong lipat baju. Bukan, bukan. Oh, bukan. Kemas. Kemas rumah. Bukan. Bukan juga cikgu. Okey. Siapa nak Berpakaian jawab? kemas. Ada. Okey, Kemas. siapa nak Apa- tolong apa yang abang? kamu faham Dah salah tentang 2 kali kemas? salah dah ni. Baik. Siapa nak jawab? Apa yang dimaksudkan dengan kemas? Saya nampak Syazabella cikgu. Okey, Bella. Apa yang kau faham? Kemasan diri. Ya. Okey, itu maksud kemas tadi. Ya. Aha. Kita ambil point dia. Okey. Baik. Kamu boleh tengok Abang Azhar sekarang ni. Apa yang kamu nak komen dekat Abang Azhar? Siapa nak komen? Okey, silakan. Baik. Okey, Haikal. Baguslah Haikal. Okey, silakan Haikal. Apa yang kamu nampak dengan Abang Azhar sekarang ni? Cakap handsome tau. Jawab Haikal. Okey, Abang Azhar nampak macam Ada nampak macam Aaron Aziz tak? Okey, apa yang Haikal nampak dengan Abang Azhar? Dia malulah cikgu. Dia tak nampak apa-apa dia Okey, cakap. nampak. Naufal tersenyum-senyum tu. Baik, silakan Naufal. Handsome. Handsome. Wah, nasib baik. Okey, nasib baik. Nasib baik jawapan tu yang keluar Nanti cikgu. kirimkan hadiah ya dekat Naufal. Sebab puji. Okey, nampak handsome. Nampak cantik dengan baju berkotak-kotak kan. Kalau bayangkan kalau Abang Azhar dalam keadaan baju yang tidak terurus, mesti kamu rasa tak berminat nak tengok. Betul cikgu. Jadi dengan kemas tubuh badan kita, baju kita, pakaian kita, dia meningkatkan keyakinan diri kita. Oh, okey. Kalau kamu sendiri, anak-anak ni yang dalam talian ataupun di rumah sekarang ni, bila pergi sekolah dalam keadaan baju yang berbau, yang kotor, kemas. tidak serika, rasa macam mana? Mungkin vibe ataupun auranya jadi negatif lah cikgu. Negatif. Dan lagi satu, Abang Zahar dan anak-anak semua, bila pakaian kita tak sama kemas dengan kawan, memang keyakinan diri kita akan kurang. Baik cikgu, saya nampak sebab Naufal dah puji saya melambung sangat jadi cikgu. Saya rasa macam ya Allah kan, tiba-tiba tak muat pula baju ni. Saya nak berhenti rehat seketika jap cikgu. Okey, boleh tak boleh. cikgu? Okey, kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Cikgu, saya pergi cek baju nasib baik masih muat lagi cikgu. Ingatkan kembang sampai dah nak terkoyak dah baju ni makan puji ni. Makan puji baik tak baik macam tu. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita cikgu. Silakan. Okey, kita teruskan lagi dengan rajin membaca. Yang macam tadi adik Naufal kan, dia kata baca buku kisah Nabi. Alhamdulillah. Bagus sebab kadang-kadang waktu ni lah kita nak meluangkan masa. Walaupun kita membaca ni selalu di sekolah kan, mengisi masa lapang dengan membaca kisah-kisah Nabi itu memang sangat-sangat baik dah bagi saya. Okey, selain pada tu kita baca surat khabar kan, kita mesti kena membaca sebab membaca tu adalah amalan yang mulia. Dia menambahkan ilmu pengetahuan kita. Walaupun di sekolah kan memang kita kena membaca. Betul. Dan bila kita rajin membaca, di sekolah ada nilam. Jadi dia boleh isi dia punya maklumat nilam dia, dan nilam juga ada hadiah kat sekolah. Cikgu sekolah sediakan. Okey. Dan seterusnya berkongsi idea. Macam mana tu berkongsi idea? Sentiasa berkongsi idea dengan kawan, ibu, cikgu pun boleh. Kalau kita rasa kita tak sesuai nak ceritakan family kita, boleh cerita dengan cikgu. InsyaAllah cikgu adalah pendengar yang setia. Okey. Dan
Dan apabila kita berkongsi idea, kadang-kadang setengah murid dia ada masalah. Bila dia ada masalah, dia pendam. Betul cikgu. Ini tak bagus. Dia kena luahkan juga apa yang dia rasa tu, apa yang dia simpan tu, supaya orang kata hilang kusut. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya, Baik. Aish ada masalah tak, Aish? Aish ada masalah tak sekarang ni? Ada masalah tak, Aish? Tak ada. Alhamdulillah. Sebab ayah dekat sebelah dah jeling dah. Jawab Okey, betul. Aish kalau rasa ada masalah, mungkin Aish boleh bercerita dengan abang dia, kakak dia kan, untuk menghilangkan rasa kekusutan. Baik, dan mungkin macam cikgu sebut tadi, berkongsi idea, so at least mungkin bila berkongsi tu ibu, guru, abang dan kakak ataupun ayah boleh bagi idea bagaimana nak selesaikan masalah tu cikgu. Betul tak? Mungkin masalah daripada segi pembelajaran kan. Tak kisahlah masalah mungkin apa. kawan-kawan kacau ke. Ya betul, kena kan? cerita. Okey, kita teruskan lagi. Baik. Okey, ini antara kesan amalan positif kepada diri kita. Apa Baik. yang kita dah buat, yang cikgu dah cerita dan cikgu tanya kamu tadi, ini antara kesan dia. Macam tadi juga, meningkatkan kemahiran diri. Yang tak pernah lipat kain, Betul. kain. Bila dia dah mencuba, jadi ke depan tu tak payah suruh dah. Betul. Dan cara lipatan pun dah makin expert cikgu. Pandai. Betul. Kan dia dah terror dah lipatkan. Ya. Selalu kan mak je tolong lipatkan. Dia tahu tarik saja kan. Tarik Sekarang saja. ni dia dah tahu dah susun. Bila dia dah lipat sendiri, dia dah tahu dah macam mana nak susun, macam mana nak jaga. Okey, selain pada tu meningkatkan kemahiran diri macam yang saya kata tadi, yang dia tak pernah buat. Kita tengok gambar kat situ, dia cuba buat baju anak patung. Kadang-kadang benda ni selalu mak ayah, orang dewasa yang buat. Tetapi mungkin mak ajar, mak tunjuk ajar. Jadi dia menjadi satu kemahiran baru pada diri dia. Okey, seterusnya menjaga kesihatan. Ini memang penting dalam topik kita hari ini juga. Pendidikan kesihatan. Kesihatan ni memang kita perlu jaga. Kalau kita dengar kesihatan ni, kita dengar bersenam saja, betul tak? Betul tak? Kita dengar bersenam je, anak-anak di rumah, anak-anak di talian bukan? Bersenam, bersenam, jogging je kan. Kadang-kadang kesihatan ni yang meyakinkan diri kita, yang buat kita cergas. Kalau kita tak senam, kita tak sihat. Tak sihat. Jadi tubuh badan kita lemah kan. Badan kita pun tak positif. Saya ingat cikgu ada satu pepatah kata, akal yang cerdas terletak pada tubuh badan yang sihat. Betul. So perlu sihat untuk dapatkan akal yang cerdas cikgu. Betul. Dengar ni, ingat kata-kata Abah Azhar tu. Okey. Penampilan yang menarik macam tadi. Takkah Abah Azhar seorang je cantik? Cikgu Farah tak cantik ke hari ni? Okey, cikgu macam cikgu Farah kan, nampak penampilan yang luar biasa cikgu. Ya. Baju cantik. Okey, orang perempuan dia selalunya memang dia nak akan cantik. Macam lelaki setengah tu kadang-kadang dia nak simple. Betul. Tapi macam mana sekalipun kena menampilkan imej yang baik, macam yang adik sihat. Farhana kita cikgu kan, comel, cantik, kemas je pakai kemas ini. tudung masuk dalam semua kan. Baik. Okey. Adik Naufal kita siap bersongkok bagai kan. Okey, kita teruskan dengan menambah pengetahuan. Yang tadi tu kita membaca, bertukar idea, bertukar pandangan kan, sentiasa mengambil tahu. Okey, mengambil tahu isu-isu semasa dalam sekarang ni pandemik COVID-19 kan. Jadi kita selalu kena dengar berita tentang naik turun semua kan. Untuk apa? Untuk pengetahuan diri kita cikgu. Ya, sebab apa? Okey, anak-anak sekarang cikgu nak tanya. Contoh sekarang ni yang COVID-19 kan, yang kamu tahu kan. Kamu tengok tak berita? Tengok tak berita? Siapa tengok berita angkat tangan macam ni? Tengok kan? Okey, bila kita tengok kes yang meningkat, apa perasaan? Takut, betul. Okey, apabila kita takut, macam mana kita nak mengawal perasaan tu untuk kita rasa yakin pada diri kita? Mestilah mengamalkan SOP kena jaga, jangan ikut suka je nak keluar, nak main, tak pakai mask. Ini antara juga kita kaitkan juga dengan amalan positif. Okey, itu kata bila tambah pengetahuan dari kes tadi, mencetus diri kita untuk menjaga SOP lah cikgu. Betul. Okey, baik cikgu. Okey, dan seterusnya komunikasi yang baik. Contoh ya. Okey, cikgu bagi contoh. Kita sentiasa bercakap, berhubung dengan kawan-kawan kita, dengan mak ayah kita ataupun guru kita kan, dalam sesi PDPR kan. Betul.
kita selalu berinteraksi tu daripada segi mestilah pelajaran. Betul. Kan kita sembang dengan kawan-kawan. Okey, ini cikgu nak bagi contoh yang negatif lah. Janganlah telefon kawan, ajak apa tu cikgu? Suspense saya. ajak apa? Okey, siapa boleh jawab? Dia telefon kawan kan, bukan dia nak tanya pasal pelajaran. Dia tanya benda lain. Ajak main game ke cikgu? Lain benda tu? Okey. Ajak bersembang perkara yang tak baik. Tak baik. Oh, Okey. duk cakap tu. Tu mak dia dah beli iPad dah contoh kan. Okey, sepatutnya kita ambil perkara yang positif. Kita boleh bezakan ayat yang positif dengan negatif ya. Cikgu bagi contoh. Yep. Seronoknya contohnya Abang Zahar dapat iPad baru, mak dia belikan. Jadi kita mesti ada keinginan. Jadi macam mana cara kita nak juga. Dan kita rasa janganlah sampai pujuk mak nak juga iPad, mak ayah tak ada duit. Baik. Macam mana cara kita nak dapatkan benda tu? Mungkin kita boleh doa cikgu. Moga Pandai doa. Betul. Kadang-kadang kita tengok situasi mak ayah kita kan. Kita cuba bercakap, mak pandai boleh. Mak boleh tak nak iPad macam dia? Ini contoh iPad. Ni mesti anak cikgu ada pernah buat macam tu ni. Biasa kanak-kanak dia mesti ada macam tu perasaan tu. Baik, Jadi cikgu, bila cikgu sebut pasal komunikasi ni, cikgu setuju tak kalau saya kata macam kalau kita tengok sekarang ni di Google Meet, adik-adik kita pun berinteraksi dengan ibu dan ayah dalam PDPR pada sekarang ini. So itu adalah dalam kategori komunikasi yang baik juga. Betul tak? Betul. Mungkin waktu bekerja tak ada masa nak berborak dengan ibu dan ayah. Sama juga dalam keadaan kita sekarang ni yang sedang beronline dengan anak-anak kita kat rumah, Abah Zahar dengan anak-anak cikgu dengan anak-anak murid kan. Ini antara komunikasi. Kita tak ada lah macam kalau dalam kelas berbeza sikit Azhar. Okey, macam sekarang nampak tak? Tertib je kan. Sebab apa? Sebab lagi satu dalam kelas kan. Macam sekarang ni tengah bagi tumpuan kan. Sebab sedikit. Kalau dalam kelas berbeza nak bagi tahu dalam kelas dengan anak murid yang ramai kawan-kawan semua sibuk nak cakap. Cikgu. Lepas tu bila masing-masing nak bercakap, dia mula dah bergaduh. Saya dulu. Jadi macam mana kita nak melakukan komunikasi yang baik tu? Kita angkat tangan. Cikgu, saya nak. Cikgu tak nak. Kalau menjerit-jerit tu, tapi kita faham memang anak murid dia memang macam tu. Betul, Anak-anak kecil semua memang macam tadi lah cikgu, bersemangat. Ya, semangat. Satu semangat. Bagus. Cuma cara saja kita kena ubah. Baik. Itu dia cikgu. Baik cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Baik. Kejap adakah kita nak menyanyi sekali lagi cikgu? Kita akan menyanyi sekali lagi dan kita nak minta anak-anak murid kita di rumah untuk menari. Baik cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak ajak adik-adik kita dekat rumah pun untuk get ready untuk menyanyi sama-sama. Kejap lagi boleh ajak ibu dan ayah, abang ataupun adik sekali. Tapi kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan Cikgu Farah. Saya nampak adik dekat rumah tu dah berdiri cikgu. Katanya nak menyanyi. Sabar kejap kan. Kejap lagi kita nak menyanyi. Tapi sebelum tu katanya cikgu kita nak bedah lirik cikgu. Ataupun kita nak ambil apa yang penting dalam lirik tu sebelum kita nyanyi. Betul. Alright, so saya serahkan pada cikgu. Silakan. Okey. Tadi kita dah menyanyi, dah semangat masa awal tadi kan. Tapi masih ada malu-malu lagi kan tadi kan. Betul, cikgu. Lepas ni kita nak semangat. Kena yakin yang kita boleh menyanyi walaupun ada yang tak hafal lirik lagi kan. Okey, tak apa. Okey, daripada lirik yang kamu nyanyi tadi kan, dia apa yang kita sebut kadang-kadang meresap dalam jiwa kita kan. Bila kita nyanyi contoh, jika kau fikirkan kau boleh, mestilah kita
faham apa yang kita sebut tu kan. Jadi fikir boleh apa yang boleh kita buat. Sekarang ni kita nak tanya anak-anak murid kita kat rumah. Boleh, cikgu. Apa yang kamu faham tadi tentang penerangan cikgu? Contoh cikgu bagi dengan Abang Azhar bagi pun lengkap dah tadi kan? Abang Azhar pun boleh jadi cikgu lepas ni. Okey, kita nak minta adik Bella. Ya. Adik Bella, silakan cuba adik Bella. terangkan sikit adik Bella. Apakah yang adik Bella faham tadi yang kita dah belajar? Tentang amalan positif. Alright. Okey, ceritakan adik Bella. Cerita pengalaman di rumah pun tak apa. Bella selalu buat Macam mana? Apa-apa pun kena yakin. Apa-apa pun kena yakin. Ya, pandai. Apa-apa benda yang kita lakukan, kita kena yakin pada diri kita sendiri. Kita jangan rasa tak boleh lah, dia je boleh je. Tak boleh. Kita kena yakin. Kita kena boleh buat. Okey, adik Fahana pula. Oi, adik Haika dah angkat dah. Wow, bersemangat. Jangan Itu dia. selalu fikir negatif. Dia kata cikgu tak tanya, saya angkat Saya terus angkat lah. sini. Okey, tak apa Haikal. Baik. Okey. Haikal, angkat sekali lagi, Haikal. Angkat sekali lagi Haikal. Nak tengok? Itu dia. Sangat luar biasa. Baru darjah 1 cikgu. Betul. Wah, itu dia. Jangan selalu fikir negatif. Okey, Haikal. Haikal boleh bagi tahu dengan cikgu tak? Macam mana kalau tak nak fikir negatif? Macam mana caranya? Kena selalu buat apa? Kena selalu buat apa? Silakan adik Haikal. Tak buka kot suara. Adik kena buka mic. Kena kuat sikit. Kuat sikit Haikal. Jerit tak apa kat rumah. Macam mana? Kena selalu positif, cikgu. Kena buat apa selalu positif. Bagi contoh, kena buat apa? Haikal kena buat apa selalunya nak bagi positif dekat diri Haikal? Haikal nak buat apa? Usaha, cikgu. Usaha. Jangan putus asa. Okey, kita teruskan. Adik Naufal kita. Alright, silakan. Okey, adik Naufal. Adakah adik Naufal melakukan amalan positif berkemah bersama si Naufal ke? Kan? Okey, adik Naufal buat apa selalunya? Berkemah. Berkemah. Dia ambil kata berkemah kat mana tu adik Naufal? Selalunya berkemah dengan siapa? Family. Dengan berkemah keluarga. Nak ubah suasana, cikgu. Mungkin kat rumah. Betul. Dekat ruang tamu tu, cikgu. Betul. Kadang-kadang kita tengok gambar-gambar kan. Family kongsi kan. Tak tahu buat apa. Betul. Jadi berkemah depan rumah. Kan itu antara amalan positif yang nak mengembalikan mood. Situasi sekarang ni kan. Kita tahu kan dengan pandemik sekarang kan. Betul. Okey. Adik Aish. Adik Aish buat apa? Aish? Aish kalau dekat rumah buat apa untuk nak positif? Apa dia? Siram pokok bunga. Siram pokok bunga. Ini orang yang sangat romantik ni, cikgu. Oh, ya? Hatinya lembut ni. Itu dia. Nampak muka tu boleh tahan kan? Tapi tolong mak siram pokok bunga bagus. Okey, itu ada. Kadang-kadang mak tak suruh kata, mak. Boleh saya tolong siram pokok bunga? Bagus. Itu antara amalan-amalan positif. Okey. Kita dah faham lirik lagu tadi kan? Jadi, senaraikan perkara yang dapat meningkatkan keyakinan diri. Bagi cikgu satu. Itu dia. Okey, Haikal pun dah angkat lagi, cikgu. Apa yang kamu rasa yang boleh meyakinkan diri kamu? Okey, tadi dah bagi contoh. Itu Haikal, cikgu. Simpan matlamat hari anda. Wah, kena ada matlamat. Matlamat hari. Okey. Contohnya, okey, tak apa. Haikal tadi mungkin dia mic dia ni kan. Saya terangkan. Okey. Matlamat tu maknanya kita ada cita-cita kita. Okey. Macam Abang Azhar dulu mungkin memang nak jadi pengacara. Saya memang sebenarnya daripada kecil, cikgu, saya minat muzik, cikgu. Oh, minat muzik. Patut pun suara sedap dengar. Okey, Abang Azhar tak mau tanya Cikgu Farah ke nak jadi apa dulu? Cikgu nak jadi apa, cikgu? Cikgu memang daripada kecil nak jadi cikgu kan? Tak. Oh, tak? Saya dulu masa kecil, cakap terus terang saya memang nak jadi penyanyi. Wow. Walaupun saya tahu suara saya tak sedap, tapi saya nak jadi penyanyi. Tapi kan Abang Azhar, walaupun sekarang saya tak jadi penyanyi, saya jadi seorang cikgu. Saya boleh menyanyi. Cikgu yang menyanyikan untuk pelajar-pelajarnya. Saya ajar muzik. Bila ngajar pendidikan kesihatan, kita menyanyi. Jadi bolehlah jadi penyanyi. Tadi cikgu saya nampak Haikal angkat tangan, cikgu. Haikal macam nak cakap apa yang Haikal nak Haikal, jadi. silakan. Silakan Yang Haikal. boleh meningkatkan keyakinan diri Haikal. Apa dah, Haikal? Sekali lagi.
Nak jadi pilot cikgu. Wah. Bila nak jadi pilot, mesti kena usaha. Tak bolehlah kalau pilot ni kan. Betul. Tak bolehlah macam, tak apalah, malas janji boleh bawa kapal terbang. Tak boleh. Ya. Pembelajaran pun kena Sangat penting. seimbang. Kita doakan moga adik Haikal jadi pilot yang berjaya. Okey, kita Amin. tengok. Okey, nak habis dah. Baik. Okey, sentiasa berfikiran positif. Yang tadi adik Haikal angkat tadi tu kan. Yap. Kita letakkan negatif. Yap. Perlu ada negatif tu, tapi kita kena macam kita kena lawan. Negatif tu kita lawan. Kalau kita rasa macam contohlah, tak bolehlah buat macam tu. Yap. Memang kita akan kata daripada diri. Abang Azhar sendiri pun akan kata, adik-adik kat rumah pun dekat sini pun akan selalu cakap perkataan Betul. macam tu. Tetapi macam mana kita nak alihkan perasaan negatif kita tu kepada Yap. positif dengan mencuba. Alright. Gagal sekali tak berarti gagal selamanya. Yap. Gagal, cuba lagi, cuba lagi. Okey, berusaha mencapai sesuatu hasrat. Hasrat apa yang kita simpan, apa yang kita pernah, apa yang kita nak, kita kena usaha sampai kita dah dapat. Baik. Okey, jangan mudah putus asa. Ini paling penting juga cikgu. Ya. Macam tadi juga sama juga saya cakap, Ya. gagal sekali tidak bermaksud gagal selamanya. Kadang-kadang kegagalan itu yang membuatkan kita makin bersemangat, kita makin baik, kita makin bagus. Bila kita gagalkan, kita dah tahu, oh, kita pernah buat silap. Macam mana cara kita nak ubah benda tu? Ya. Macam mana cara kita nak perbaiki dia? Okey, dan buang sifat ragu-ragu. Ada dalam lirik tadi. Ya. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Wah, itu dia. Bila ragu-ragu macam contohlah, ragu-ragu macam boleh ke? buat ke? Tak boleh buat boleh ke? buat ke? Tak boleh buat, pandai ke? Kan? Kita kena usaha. Sebab tu bila anak-anak kita pergi sekolah, Yap. cikgu akan bagi semua orang cuba. Okey, Aish. Baik. Aish pernah kalah tak dalam larian? Tadi cakap dapat nombor 1, tapi pernah tak kalah? Pernah tak? Ha? Pernah. Dapat nombor berapa, Aish? Nombor 3. Nombor Nombor 3. 3. Lepas tu Aish buat apa? Mestilah berlatih. Bila berlatih, terus capai Menang. hasrat. Ya. Dapat nombor 1. Dia geram sangat kan? Ya. Hari tu dapat nombor 3. Kali ni nak lawan bagi dapat nombor 1. Itu dia. Yang penting kena ada usaha macam cikgu sebut tadi lah kan. Bila pelajar kalau kita rasa down, kita rasa macam tak boleh buat, kena lawan cikgu Ya, kena yang lawan. negatif lawankan dengan positif. Semoga kita berjaya. Macam tadi ada yang nak jadi pilot, ada yang nak jadi apa-apalah cita-cita. Yang penting adalah kena usaha. Baik cikgu. Sedar tak sedar cikgu, kita dah sampai ke penghujung rancangan Dalam Teras di TV KPM pada pagi ini. Jadi mungkin cikgu, rumusan cikgu berkenaan dengan subjek dan topik yang kita belajar pada pagi ini. Okey. Ingat pesan Cikgu Farah. Okey. Apabila kita yakin, kita yakin pada diri kita, kita pasti akan berjaya. Kita pasti akan menuju kejayaan. Yang penting kena yakin. Kena yakin pada diri sendiri. Jangan letakkan tepi tentang orang lain. Kalau orang lain tu sebagai orang kata pembakar semangat kita. Kalau kita tengok, dia berjaya, lawan. Itu dia. Bila cikgu sebut je tu cikgu, saya tengok satu pepatah orang putih cikgu. Waktu saya kecil-kecil lah saya dapat pepatah dia kata, everyone think how to change the world but no one think how to change their behaviour. Semua orang berfikir cara macam mana nak ubah dunia, tapi tak ramai yang fikir macam mana nak ubah diri sendiri. Betul. So negatif convert ataupun tukar kepada positif. Alright. Itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Farah Nur Rashid Johari, Guru Pendidikan Kesihatan Sekolah Kebangsaan Haji Abu Bakar Kedah, dan juga adik-adik saya daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, Sekolah Kebangsaan Sultanah Asma, dan juga Sekolah Kebangsaan Subang. Bagi lambaian kasih sayang sikit kepada rakan-rakan penonton kita. Alright, dan juga anda yang berada di rumah. Dan kita nak tutup cikgu kita punya teras pagi ini dengan nyanyian lagu Fikirkan Boleh. Alright, get ready semua kat rumah. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat Okey, berdiri semua. Boleh menari. Terus sekali. Belum lagi. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan.
Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Berfikir boleh melakukan, fikirkan boleh. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan. Bertindak atas kemampuan, engkau boleh. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. One more time. Engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Kau fikir boleh melakukan. Didik TV KPM